Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, apa khabar semua kat sana tu? Okay, diharapkan semua sihat-sihat. Okay, pada bulan puasa sebelum tu, hari ini merupakan 1 Mei. Okay, Hari Buruh. Jadi selamat Hari Buruh kepada semua buruh di Malaysia, termasuklah diri cikgu. Okay, alright. So, bercakap berkenaan dengan tempoh PKP. Okay, untuk hari ini kita dah berada di fasa yang keempat lah untuk PKP, okay, sehingga 12 Mei. Alright, so harap-harap 13 Mei tu kita bolehlah berjumpa semula. Okay. Jadi di sini cikgu akan share tentang tips macam mana untuk menjadi pelajar yang cemerlang, okay, sepanjang tempoh PKP ni. Okay, dan kalau boleh awak aplikasikan, okay, tips-tips ni selepas tempoh PKP, itu lagi bagus. Okay, tips yang pertama untuk menjadi pelajar cemerlang sepanjang tempoh PKP ni ialah, yang pertama sekali awak perlu sediakan buku catatan. Okay, buku catatan ataupun diari khas sepanjang tempoh PKP ni. Alright, so apa yang perlu ada dekat dalam buku catatan tu? Okay, pertama ialah awak mesti senaraikan semua subjek yang awak ambil di sekolah. Okay, senaraikan BM, BI, Mathematics, Science dan subjek-subjek pada kakak-kakak yang tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu, senaraikan semua subjek elektif yang awak ambil. Okay, selepas awak senaraikan, awak kena tulis pula apa yang tugasan yang telah cikgu berikan kepada awak berdasarkan subjek tersebut. Tugasan apa yang cikgu telah berikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, awak kena tulis pula dah tugasan tu bila due date dia, bila tarikh yang cikgu minta suruh hantar tugasan tersebut. Dan yang keempat, awak tulis status sama ada dia sudah selesai ataupun belum. Itu adalah tips yang pertama. Untuk tips yang kedua ataupun langkah yang kedua ialah awak perlu selaraskan atau menyusun semula jadual kehidupan harian awak. Okey, macam mana tu? Yang pertama ialah awak perlu perbetulkan semula waktu tidur dan waktu bangun tidur awak. Okey, kerana apa? Pertama, cikgu cakap awak sebagai golongan remaja tak kisah. Janji manusia kita mesti mempunyai tidur yang cukup, yang secukupnya, sekurang-kurangnya 6 hingga 7 jam. Okey, 6 hingga 7 jam untuk apa? Untuk kita kekal cergas pada keesokan harinya. Okey, kadang-kadang kita rasa malas ataupun kita rasa lemah, letih, mengantuk. Sebab apa? Sebab kita kurang tidur. Okey, itu yang pertama. Awak kena selaraskan kan semula, kan, betulkan semula waktu tidur dan waktu bangun tidur. Yang kedua, awak kena tetapkan pula aktiviti apa yang awak nak buat sepanjang hari tu. Okey, aktiviti apa yang awak nak buat. Okey, dalam jadual tu dah tulis dah waktu bangun tidur, waktu tidur, aktiviti apa yang awak nak buat. Okey, contoh aktiviti yang awak boleh buat, okey, mengulang kaji pelajaran, okey, membuat nota, membantu ibu, okey, bantu ibu kemas rumah, memasak. Okey, mungkin awak ada hobi ke, awak susun semula jadual tu sehingga waktu awak tidur. Okey, tips ataupun langkah yang ketiga ialah awak mesti menghubungi rakan ataupun guru-guru. Guru-guru untuk apa? Untuk awak hubungi mereka ni. Yang pertama, untuk memastikan apa yang perlu awak lakukan. Okey, contohnya dari segi homework, okey, dari segi ataupun homework lah yang penting, kan. Okey, lepas tu mungkin awak tak faham. Okey, mungkin cikgu ada bagi tutorial dan awak terlepas, ataupun cikgu ada bagi link dan sebagainya untuk awak tengok, kan, cara pengajaran dia tu. Awak tak faham, awak hubungi untuk awak pastikan supaya awak tidak terus ketinggalan. Okey, yang kedua ialah awak mesti orang kata saling membantu antara satu sama lain, saling menyokong, saling menyokong. Kerana cikgu memang tak nafikan
bila kita duduk sorang-sorang di rumah, kita akan rasa motivasi kita rendah. Okey, sebab kita tak tahu apa yang terjadi dekat luar sana. Lebih-lebih lagi macam awak adalah seorang anak pelajar, memang tak boleh keluar. Okey, memang tak boleh keluar rumah. Okey, nak pergi kedai ke, nak pergi dan sebagainya. Mungkin kalau kedai tu dekat dengan rumah awak, lain lah kan. Alright, jadi awak kena sentiasa membantu dan memotivasikan di antara satu sama lain. Alright, masing-masing macam orang kata, sebab apa, awak ambil berat dengan rakan-rakan. Lebih-lebih lagi kalau macam ada pembimbing rakan sebaya, masa ni lah awak kena main peranan. Okey, awak kena main peranan. Awak telefon kawan-kawan ataupun awak chat kawan-kawan, tanya khabar, alright, supaya mereka tidak rasa terpinggir ataupun kesorangan. Okay, baiklah. Untuk tips ataupun langkah yang keempat ialah awak mesti belajar untuk menerima realiti. Menerima realiti dan cepat belajar. Okey, menerima realiti yang macam mana? Okey, sekarang adalah tempoh PKP. Okey, tempoh PKP di mana tak sama macam yang dulu. Kita boleh jumpa cikgu, okey, face to face dengan rakan-rakan dan sebagainya. Tapi dalam tempoh PKP ni pembelajarannya adalah secara dalam talian, secara online. Okey, ada setengah guru yang menjalankan ataupun membuat kelas menggunakan Google Classroom, okey, Google Classroom, mungkin Zoom, Google Meet dan sebagainya. Jadi awak sebagai pelajar, awak perlu cepat belajarlah benda-benda macam ni supaya awak tidak terus ketinggalan. Okey, jangan awak jadikan sebagai pembelajaran secara online ni, jadikan dia sebagai satu alasan untuk awak terus ketinggalan. Okey, kerana apa? Kerana ya memang PKP fasa yang keempat ni sampai 12 Mei. Tetapi kita tak tahu apa kemungkinan yang berlaku. Sama ada kita boleh naik 13 Mei ni ke sekolah seperti biasa, syukur alhamdulillah. Tapi kalau dilanjutkan untuk satu tempoh yang kita tak pasti, macam mana? Okey, sebab tu awak perlu tanamkan dalam diri awak bahawa hari ini mesti lebih baik daripada hari semalam. Ini adalah merupakan tips ataupun langkah yang kelima dan yang terakhir. Apa dia? Okey, tips yang kelima ialah awak perlu mempunyai kesungguhan, kesungguhan, keazaman dan disiplin yang tinggi dan kuat untuk awak melakukan perkara-perkara yang telah cikgu bincangkan pada awal video tadi. Okey, yang 4 perkara itulah. Yang kelima ni maknanya dia merangkumi semua. Okey, kerana apa? Kita kena ingat tempoh PKP yang berlalu, yang berlangsung setelah hampir 2 bulan. Bayangkan dalam masa 2 bulan, takkan awak nak dalam masa 2 bulan ni dengan tangan yang kosong sahaja. Mesti ada hasil, kan? Mesti ada hasil. Bagi cikgu tak ada istilah terlambat. Jadi awak boleh mulakan, jadual awak mulai hari ni. Nanti mulai hari ini, mulai esok. Maknanya fast action, fast result. Lagi cepat yang awak buat, lagi cepat keputusan yang awak akan dapat. Alright? Kerana apa? Waktu yang berlalu, tidak akan kembali semula. Dia takkan akan berpatah balik. Jadi kita jangan membuang masa kita. Alright? Dan cikgu percaya awak semua nak yang terbaik dalam kehidupan awak. Cikgu percaya awak boleh. Cikgu doakan yang terbaik untuk awak semua. Terima kasih kerana menonton. Kekal positif. Kita mesti menang. Alright, itu saja.